اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, buka kamera. Barulah nampak. Okay. Minggu lepas kan, last week we have we have ended early, okay, but I also shared compilation of articles, kan, compilation of articles from series 1 sampai series berapa dah, from series 1 until series 23 I think. Okay, have you read the article so we can actually discuss it before we start the session? Ada baca kan? Ada baca tak? Ada baca tak? Tak baca? Baca ke tak ni? Yang perancangan kewangan tu ke doktor? Ya, ya. Oh, ada. Okey. Apa yang boleh di ni? Apa yang boleh di yang boleh kita bincang? Saya baru baca sampai top siri 9. Okay. 10-9. Overall saya baru baca pasal simpanan dan macam mana nak buat belanjawan, dan the root problem adalah bergantung kepada individu itu sendiri macam mana nak kawal perancangan kewangan masing-masing. Waktu tu saya ada baca siri keberapa starting untuk membezakan seseorang A dan B yang mengawal kewangan masing-masing, seorang yang 10,000, seorang yang 4,000. Dan mungkin yang 4,000 tu lebih bijak mengawal kewangan berbanding 10,000. Itu saja. Okay, good Asrin. Okay, sila baca lagi nanti apa yang you nak tanya? Saya tengah fahamkan lagi dari dua-dua aspek tu, and then macam mana belanjawan tu nak betul-betul applicable dalam kewangan masing-masing. So, tak ada soalan lagi lah. Maksudnya belum ada soalan. Belum. Hanya masih menerima je. Macam faham je semua. Sebab bahasa saya tu bahasa memang rendah. Memang saya buat bahasanya untuk orang awam. Jadi, mudah untuk faham lah. Kalau saya cerita datang macam kita dalam kelas ni mungkin tak faham sangat kan. Tapi maksudnya dia cerita daripada individu dulu kan? Betul tak? Ya, betul. Okey, yang lain? Saya saja je nak tengok you baca ke tak kan? Iqra' ke tidak kan? Dia sebenarnya kena baca je banyak ni, kena banyak membaca. Okey, banyak membaca barulah boleh kita menguasai sesuatu. Sebab kalau nak jadi kaya you kena ada ilmu. Kalau nak jadi kaya lah kan? Nak jadi kaya you kena ada, nak dapatkan dunia kena ada ilmu, nak dapatkan akhirat pun kena ada ilmu. So maksudnya kita nak dapatkan dunia kan, so kenalah ada ilmunya. So basically kena baca lah tu. So ada tak yang lain, siapa-siapa yang dah baca? Takkan seorang je yang dah baca? Doktor, saya ada soalan tapi berkaitan dengan artikel, bukan artikel tu, saya nak tanya pasal yang fearful when ada fear tu. Okey, itu boleh tanya, tapi sekarang ni saya nak cerita yang artikel dulu. Okey. Artikel dulu, sebab itu adalah assignmentnya. Okey, tugasannya untuk you kena baca.
Okay, saya tulis tu 4 tahun tu. 4 tahun ke 5 tahun dah. Okay, dia punya sequence tu kan. So dia melalui pengalaman, melalui apa ni, banyak lah kan maksudnya. Proses banyak. Jadi harapan saya besar lah untuk you all baca tu. Harapan saya besar lah tu. Okay, cepat. Saya ada buat penambahan sikit lah untuk kita punya syllabus tu. Hari tu dia macam dia very very simple kan. Ada 5 topik je kan. Terus sekarang ni saya letak lagi topik-topik tu. Saya masukkan lagi topik. So kita dah cover market efficiency. Okay, CAPM. CAPM ni saya rasa capitalizer model ni pun saya rasa saya belum cover ya. Tak apalah, nanti kita cover lah. And then patutnya minggu ni ialah minggu kelima. Okay, modern portfolio theory lah. Modern portfolio theory. Dengan asset allocation. Okay, tapi sebelum tu kita nak bincang dulu artikel tu. Sebab dalam artikel tu ada banyak. Apa yang kita belajar dalam ni semua ni nanti memang akan ada dalam artikel tu. Silakan. Come on. Apa yang you rasa? Ya. Saya ada baca pasal subprima punya krisis yang doktor bincangkan dekat siri 4 ni. Okay. Cumanya possibility ke untuk sekarang kan macam banyak hartanah dari sudut macam property tu, kita beli rumah yang bukan di atas tanah sendiri. So dia kalau contoh rumah apartmen ke ataupun tu dia masih kira aset berkualiti ke? Dia masih aset. Kalau you baca artikel saya tu, saya definisikan aset kan. Macam mana saya definisikan aset? Aset tu adalah apa-apa yang boleh bagi kita duit. Okay, bagi kita income. Kalau kita tengok liability ni, selalunya keluar duit lah. Okay, keluar duit. So kalau aset tu you beli rumah you, tu liability ya. Okay, itu adalah liability bukan aset. Tapi kalau dalam accounting you kata aset, betul tak? Okay, dalam accounting you kata aset, tapi sebenarnya itu adalah liability. Sebab apa saya kata liability sebab kalau you beli tu rumah tu selalunya kita beli hutang kan, betul tak? Kan kita beli hutang kan. So dekat bank dia akan letak rumah tu sebagai aset dia ke liability dia? Bank as asset. Bank akan consider itu sebagai aset sebab dia bagi pinjaman, so bagi pinjaman ataupun pembiayaan. So dia consider rumah yang kita beli tu sebagai aset dia. Okay, rumah yang kita beli tu sebagai aset dia sebab dapat keuntungan dari situ. Dan sepatutnya kat kita pun, kita kalau dalam aset dengan liability tu, satu aset, satu mesti lagi liability kan. Dia accounting ni kan ada dual entry kan. Satu aset, satu liability. Okay, satu liability ataupun owner's equity. Okay, so maksudnya rumah yang kita duduk sendiri, rumah kita beli yang duduk sendiri, itu adalah liability sebab bank dah claim dulu sebagai aset dia. Okay, bank dah claim dulu sebagai aset dia. Memanglah kita kata dalam kita mesti orang pening-pening. Kenapa rumah aku duduk ni bukan aset aku? Memang bukan aset you.
Okay. Rumah yang you duduk, you beli, you duduk sendiri, bukan aset you. Okay, ingat tak kita punya pengiraan tentang net worth tu? Net worth. Ada ke saya tanya dulu ke kelas lain? Net worth. Asset Saya tak tolak boleh liability. asset tolak liability. Betul. Okay, asset tolak liability tu adalah net worth you. Okay. Nilai bersih you, nilai bersih. So nilai bersih itu positif ke negatif? Okay, surplus ataupun defisit. So basically, kalau untuk sebagai contohnya kalau you nak berlabur dalam pasaran saham kan saya ada cerita kita ada beberapa jenis kategori beberapa kategori pasaran. Kita ada main market, kita ada east market dan juga lead market. Ingat tak ini saya ada cerita kan? Main market, east market, lead market. Tak ada ke? Ada ke tak ni? Ada ke tak? Tak ada? Ke lupa? Okeylah. Kita punya pasaran, kita punya pasaran dalam saham ni ada tiga kategori asas. Tapi sebenarnya banyak lagi kalau kita nak pecah-pecahkan. Tapi yang asasnya tiga lah. Okay, main market, kita company-company yang besar. Company-company yang market capitalization dia besar. Dia masuk main market. East market, company-company yang kecil. MCAP dia kecil. So dia punya modal berbayar dia tu lebih kurang berapa ratus juta je, tak banyak. Tapi kalau company besar, saya dah cerita dah dulu ni. Dia billion. Okay. Dia punya modal dia tu billion. Okay. Jadi saya tengah refresh ni boleh. Dan satu lagi lah, lead market. Lead market ni adalah company yang startup. Okay, company yang startup. Okay. Contoh company startup ni ialah macam kalau kes sekarang ni Fashion Valley. Fashion Valley. Tahu tak Fashion Valley? Dia startup company startup. Jadi company startup ni selalunya hanya dekat dalam lead market tu hanya kepada sophisticated investor sahaja. Sophisticated investor sahaja boleh beli. Pernah tak saya cerita ni? Pernah tak saya cerita? Sophisticated investor. Pernah ke tak? Tak ingat semua? Tak. Saya rasa saya nak kena cerita jugalah dulu Okay, sophisticated investor tu saya buka dulu. Okay. Okey, ini saya buka platform saham yang ni ialah RHB Trade Smart lah. Boleh je buka kalau you ada yang mana-mana yang lain pun boleh je buka. Okey. RHB Trade Smart. Okey. Okay, kalau kita tengok yang ni saya buka KLCI punya counter. KLCI punya counter ada 30, ingat tak saya cakap? KLCI punya counter ada 30. Kalau kita tengok dia warna dia semua putih. Okay, warna dia semua putih. Ini adalah kebanyakannya adalah dia dalam main. Okay, main apa ni kategori main. Okay. Kalau Ace dia kalau kita tengok Ace saya buka yang top 30 volume. Okay. Kalau Ace dia warna orange. Ingat tak saya pernah cerita kan? Kan? Warna dia orange dan dia punya MCAP dia kecil. Market capitalization dia kecil. Sebab tu dia dikategorikan sebagai ACE. ACE, ACE. Kalau yang putih ni main. Okay, yang putih ni main, yang biru ni ialah structured warrant.
Okay, structured warrant. So satu lagi ialah lead market. Okay, lead market kalau kita buka sini, okay, lead market yang ni. Okay, lead market, nampak? Okay, kalau you tengok kat sini, okay, dekat RHB Trade Smart dia ada bagi tahu. Main market, ACE market, lead market, bond, ETF dan structured warrant. Okay, tu jenis-jenis lah. So kalau saya buka main market tadi, okay, saya buka main market, you tengok ni semua putih. Okay, dia punya kode dia semua putih. Okay, company dia besar lah dari segi market capitalization, besar. Top Glove, okay, Maybank, Gamuda kan, Petronas Chemical, okay, Armada dan sebagainya, CIMB Bank. Okay, semua ni ialah mempunyai permodalan yang besar. Sebab tu dia masuk ACE. Okay. Satu lagi ialah dia panggil ACE. ACE market dia kecil. Okay, ACE market dia permodalannya kecil. Okay, permodalan kecil. Tapi kita boleh je beli ACE market, kita boleh beli main market. Okay, kita boleh beli dua-dua. Okay, maksudnya sebagai investor, retailer investor ni, okay, ikan bilis kita boleh beli. Okay, kita ni kategori ikan bilis, pelabur ikan bilis. Okay, tetapi ada satu lagi board, okay, dia panggil lead market. Okay. Okay, lead market ni adalah company startup. Okay, baru je ditubuhkan, okay, kecil-kecil lagi. Okay, company-company ni selalunya kaput lah. Okay, kaput. Okay, alright. So, dia bukan kaput, dia maksudnya dia risiko dia tinggi. Okay, risiko dia tinggi. Dia baru lagi start, dia belum tahu lagi dia ni boleh apa meletup ke tak bisnes dia. Okay, kita tak tahu lagi. So, untuk lead market, normal investor, okay, ikan bilis tak boleh beli. Sophisticated investor saja boleh beli. So, kriteria sophisticated investor tu apa? Okay, sophisticated investor tu apa? Maksudnya sophisticated investor ni, nama lain dia pelabur kaya. Okay, tapi tak panggil lah pelabur maha kaya. Pelabur kaya je. Okay, saya tak nak pakai pelabur maha kaya. Okay, pelabur kaya. Okay, jadi so kita mungkin boleh jadi pelabur kaya ni, pelabur sophisticated ni, jika kita menepati syarat-syarat dia. Okay, apa syarat dia? Tadi kita tengok net worth, kita tengok gaji. Okay, net worth tadi, asset tolak liability mesti lebih 3 juta. Okay, asset tolak liability mesti lebih 3 juta. Okay, contoh kita buka di sini. Okay, kita buka sini. Okay, cari. Okay, sophisticated, okay, investor. Okay. Nampak? Dia punya definition dia, someone who has sufficient capital, experience, and net worth to engage in more advanced type of investment opportunities. Maksudnya, dia boleh beli kat lead market lah. Okay. So, kalau kita tengok, okay, ini kita tengok SC punya guideline. Okay. Sophisticated investor ni, individu pun boleh, company pun boleh. Okay. Company pun boleh. Kalau kita tengok individu lah, kita tak tengok company lah. Okay. Individu dulu. Okay. Ada tak sini? Ni dia. Okay, ni accredited investor. Okay. Okay, ini. High net worth entity, okay. Ni high net worth individual. Kalau high net worth entity ni company lah. Kalau high net worth individual, yang ni. Yang ni yang individu. Okay, so kalau high net worth individual, okay, yang ni.
Okay, total net personal asset exceeding 3 million. Maksudnya net worth dia 3 juta. Okay. Okay, tapi total net personal asset exceeding 3 million ringgit or its equivalent in foreign currency, provided that the net value of the primary residence of the individual contribute not more than 1 million ringgit of the total asset. Okay, so maksudnya dia senangnya kita tolak dia punya rumah yang duduk. Okay, tolak. Okay. Tolaklah, provided the net value of the primary residence of the individual contribute not more than 1 million. Okay. Okay. And then, kalau kita tengok exceeding the 3 million ringgit or its equivalent in foreign currency, provided that the net value of primary residence of the individual with his or her spouse or child contribute not more than 1 million ringgit of the total net asset, who has a gross annual income exceeding 300,000 ringgit. So maksudnya gaji kena 300,000 setahun. Bukan 300,000 sebulan. 300,000 setahun. Okay. 300,000 setahun. So sebulan dalam 30,000. Lebih kurang lah. 32 kan? You all dah kira kan untuk saya kan? Tak silap saya. 32,000 kan? Lebih kurang kan? 300 bagi dengan 12. Berapa? 25,000 Dr. 25,000. Okay. So basically 25,000 boleh. Okay. Atau tu seorang. Atau dia join dengan isteri dia ke. Tapi gross annual income 400,000. 400,000 bagi 12. Berapa? 33,000. Berapa? 33,000. 33,000. Saya silap tadi. Yang 400,000 baru 33,000. So, kalau you dengan isteri gaji 33,000, income 33,000, you adalah high net worth individual. Ini boleh katakan T15. Maha kaya. Okay. Betul. Jangan cakap maha kaya kan. Kita tak mau cakap maha kaya. Maha kaya tu hanya Allah SWT je. Okay. Maksudnya, ni boleh katakan dia panggil high net worth individual. Okay, high net worth individual. So maksudnya, kalau gaji dia 33,000 household, barulah kita kategorikan dia high net worth. Okay. Yang ni, okay, kalau yang ni dulu, kalau lah masuk bajet hari tu, dia dah beritahu T15 tu terus high net worth individual, senang. Kita tak ada apa, pening-pening. Faham tak? Kan, sebab dah ada dah definisinya. Kan, definisi household yang high net worth ni ialah gaji 33,000 lah lebih kurang. So, you combine dua-dua 33,000. Okay. Kalau ikutkan T15 yang dosa punya, 13,000 dah T15. Kan? So, yang geng-geng ni lah, yang geng-geng ni lah, geng yang maksudnya yang mempunyai kebolehan, mempunyai modal, mempunyai, kalau rugi pun tak apa. Okay. Okay. Okay, contoh Fashion Valley lah. Fashion Valley, tahu kan semua Fashion Valley kan? Kan sekarang ni tengah hot kan? Fashion Valley. Okay, tengah hot kan, betul tak? Sebab dia rugi 43 juta. Betul tak? Duit PNB dan duit khazanah. Okay, duit PNB dan duit khazanah sebanyak 43 juta. Okay. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, okay, yang ni ialah high net worth entity. Khazanah dengan PNB
Yang ni. Okay. Dia ada tak? Dia ada tak yang macam ni? So dia memang ada lah. Kan? So a corporation with total net asset of 10 million. 10 million ke atas je. So khazanah billion. Kan? So memang dia boleh invest. And a partnership with total net asset of exceeding 10 million ringgit. So basically khazanah dengan PNB memang dia adalah high net worth entity lah. Okay, ada 10 juta pun dah boleh. Okay, 10 juta dah boleh. Contoh kalau Fashion Valley ni masuk dalam lead market. Tapi dia bukan dalam lead market tau. Dia cuma sebelum lead market. Okay, faham tak? Okay, dia belum masuk lead market lagi. Dia sebelum lead market, belum masuk listed lagi. Okay, tapi sebelum listed dah sebelum listed dah kaput. Kan, dah kaput. Tapi saya rasa bukan pasal business, investing memang ada rugi, ada untung. Tak ada masalah. Memang ada rugi, ada untung. Khazanah dan PNB buat bad decision, investment decision, memang itu ada. Memang kita pun ada buat bad investment decision. Tapi orang marah, netizen marah sebab apa? Sebab yang dia punya founder tu, dia banyak apa ni, menunjukkan dia punya kemewahan dia kan. Dia punya beg tangan, dia punya kasut kan. Kasut dia dan sebagainya. So basically jangan tunjuk kat orang awam. Okay, you tak payah tunjuk pun sebenarnya. Nak buat apa you tunjuk kan. Nak buat apa you tunjuk. Okay. You tak payah tunjuk. Sebab bila you dah berlaku sesuatu, okay, berlaku sesuatu orang kan, orang yang saya simpan dah, dia simpan. Dia panggil sakit ain tau. Penyakit ain. Kan? Ini penyakit ain. Dia tengok you, pakai beg Hermes. Hermes ke Hermes? Tak tahu. Harga pun ratus-ratus ribu. Satu beg. Kan? Satu beg tu boleh bagi peruntukan kepada banyak, okay, orang-orang yang susah lah. Contohlah. Okay. Jadi janganlah kita terlalu open dekat dengan social media. Kadang-kadang orang tak suka. Okay? Kadang orang tak suka. Tapi pelaburan memang ada untung, ada rugi. Cuma macam mana Khazanah dan PNB boleh melabur sedangkan company tu dah 5 tahun rugi, tu satu kemusykilan lah. Satu kemusykilan lah bagi saya lah. Okay. So, high net worth individual, kita pergi balik tadi, apa yang kita tengah bincang tadi ialah dalam market, main ada, ace ada dengan lead market. Okay, kita orang biasa tak boleh beli lead market. Hanya high net worth individual saja boleh beli. Macam mana nak jadi high net worth individual? You kena buktikan yang you punya pendapatan tadi 300,000 kalau seorang, kalau berdua 400,000, kalau net worth you 3 juta. Tolaklah dengan rumah you. Okay, 3 juta. Okay. So, you akan boleh beli syarikat-syarikat yang dalam lead market. Saya buka balik lead market tadi. Okay. Dia punya volume pun tak ada. Nampak? You tengok sini. Nampak ni? Ada volume tak beli? Okay. Yang ni ada volume. Tapi 100,000. Jap. Volume dia hanya 1,000 je. 1,000 je share bertukar tangan. Ni 8,600. Ni 20,000. So kecil. Yang lain semua tak ada. Tak ada volume. Nampak? Tak ada volume. So basically kalau you beli kat sini, you memang simpan lah. Sampailah dia masuk dalam ace market. So dia boleh transfer tau. Okay. Company yang dalam ace market, dalam lead market boleh masuk ke ace market. Okay. Company yang dalam ace market boleh naik kepada main market. Company yang dalam main market boleh naik kepada KLCI punya index 30.
30 syarikat terbesar tu. Okay. So dia boleh naik. Okay. Boleh naik. Okay. Dari sini naik kepada East Market. Daripada East Market naik kepada Main Market. Pada Main Market boleh masuk dalam indeks KLCI. Okay. Faham 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 tak? Jadi kenapa you kena faham East Market, Main Market ni? East Market ni risiko dia tinggi. Lead Market lagi tinggi. Okay. Tapi kalau dalam East Market sebagai contohnya, you beli company kecil-kecil tu, kalau dia besar, okay, saya tunjuk satu contoh lah. Satu company dulu kecil. Harga dia baru berapa sen je. 20 sen ke macam tu. Okay, saya dah beli. Okay, saya beli dan dia naik. Okay. Okay. Ini saya tak tahulah harga dia sekarang berapa. Okay, ini contoh. Okay, dia dulu dalam East Market. Sekarang ni dia dah Main Market. Nampak? Warna putih. Okay. Okay, kalau kita tengok kita punya carta dia untuk saya tunjukkan. Okay, carta dia dulu harga dia baru berapa sen. Okay, baru beberapa sen-sen je. Okay, saya kena buka besar sikit. Ini apa yang saya conteng. Okay. Okay, tengok dulu harga dia. Ini sebenarnya 14 sen. Okay, 14 sen. Sekarang harga dia berapa? Lebih kurang RM3.76. Nampak? Daripada 14 sen, dia naik. Okay, kalau dia, kita melabur kat dia dulu, kan, dia kecil kan. So, kalau dia dah besar nanti, memang kita banyaklah untung. Daripada 14 sen jadi RM3. Okay, beratus-ratus%. Beratus-ratus%. Okay. Tapi, kalau dia rugi, kan, itulah tu masalahnya. Ini kalau dalam East Market. Main Market dia besar sikit, tapi dia punya risiko dia kurang. Okay. KLCI lagi besar. Okay, indeks dari company-company dalam indeks lagi besar, tapi risikonya lebih rendah daripada yang Main Market. Okay, sebab Main Market dia still ada turun naik juga. Tapi kalau KLCI walaupun dia turun naik, tapi dia masuknya dia stable lah sikit, stable sikit. Okay, dia stable sikit. Okay, dia stable. Alright. Okay. Jadi kita kena tahulah tentang pasaran ni. Sebab apa? Kalau you belajar advance, ini dah portfolio management ni. Okay, portfolio management ni adalah satu topik advance, okay, dalam pelaburan. Okay, dia bukannya pelaburan basic. Okay. Pelaburan basic selalunya kita ambil dekat masa degree. Okay. Tapi kalau portfolio management ni, you dah pegang duit besar lah sikit. You dah banyak pelaburan. You dah ada, you nak kena labur dalam banyak instrumen. Okay. You kena berlabur dalam banyak instrumen. You kena ada knowledge yang baik. Okay. Dalam you punya pelaburan tu lah. Okay. Kita tak nak macam you nanti jadi macam Fashion Valley contohnya. Okay. Labur 47 juta. Okay. Lalas sekali modal tinggal 3 juta. Okay. Kalau you 47 juta kita labur. Okay. Dapat 3 juta. 3 juta dapat. Kan? So, yang tu memang tak boleh nak brain. Sebagai seorang investor, sebagai seorang fund manager, tu maksudnya that is very, very bad. So, kita kena tanya balik. Apakah dia punya polisi? Dia tak buat polisi kot. Dia tak buat investment mandate. Polisi dia. Dia mesti ada satu polisi. Sebab kalau dia, saya tak ingat bila dia start melabur. 2000 berapa tak? Khazanah melabur dengan tu bila tu? Khazanah melabur di Fashion Valley.
2018. Okay, 2018. Okay. So 2018 tu sepatutnya bila you buat pelaburan kan kita belajar dari awal-awal dulu kena ada polisi kan. Polisi statement kan dan juga investment mandate. Okay. Okay, polisi statement tu kita kena beritahu berapa kita kena cut loss, berapa kan loss yang kita boleh bear ni. Kan betul tak? Okay, so itu tak ada kot nanti. Tak tahu dia orang ikut ke tak kan. Masalahnya itu yang banyak macam hanky-panky tau. Ataupun diorang ni tak tahu. Nak kata takkanlah tak tahu kan dah melabur banyak kan. Takkanlah dia orang tak ada polisi. Okay. Statement. Okay. Polisi statement dia orang kita tengok balik. Kita kena tengok investment mandate contohnya. Investment mandate. Okay. Kalau you nak tengok contoh investment mandate. Okay. Okay. Kita tengok ni template. Okay, investor contract. Okay, so ini contoh lah. Okay, tak ada. Ini contoh. Ya, ini investment mandate. Yang ini memang kita akan ada invest, party, investment payment, management and control, board of directors dan sebagainya kalau kita tengok. Jadi saya buka ni. Download PDF. Oh, dia nak juga Okeylah, tak apalah saya letak. Ini yang siapa tak boleh? Tipu je tak bagi. Sekejap tak ada buka. PDF. Kena tipu saya. Sekejap Okey, tadi saya tak dapat buka. Investment mandate tu. So basically, dia adalah penyataan lah. Apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Sama macam polisi statement tadi lah. Statement. So, ini dia panggil Investment Mandate Agreement. IMA. Okay. Kalau dalam Malaysia kita panggil IMA. Jadi masalahnya cuba you bagi pendapat. Apa pendapat you tentang kalau dalam kes khazanah dan juga PNB tu, adakah dia ada tak investment mandate kan? Ataupun dia tak ikut? Saya rasa ada. Mesti ada investment mandate. Cuma tak ikut je. Contoh.
you buat keto diet. Tahu tak keto diet? Apa dia keto diet? Apa dia? Bukalah mic tu nak cakap. Bila saya tanya, kenalah buka. Kelas online ni saya tak tahu lah apa yang you buat kat sana, kan? Diet karbo. Diet karbo, okay? Diet karbo, lagi diet karbo lah. Kebanyakan karbo and sugar lah. Okay? Keto diet is you diet on karbo and also sugar. So basically, minum air kosong, okay? Tak makan nasi, tak makan roti, okay? And then you buat intermittent fasting lah, okay? Untuk keto diet. Right? Tapi kalau dalam konteks you, okay, you dah ada dah peraturan tu. Tak boleh makan nasi, tak boleh makan mi, tak boleh makan roti, kan? Tapi you dah tahu, you dah ada, kan? You dah ada dia punya kita panggil polisi tu, policy statement. You dah ada investment mandate tu. Tapi kadang-kadang you cheat lah, tak apalah. Satu hari cheat day, kan? Satu hari cheat day, kan? So sama jugalah macam tu saya rasa. Saya rasa macam Khazanah dan juga PNB tu sebab company besar. Okay? Dia mempunyai dana yang besar. Mesti dia ada policy statement. Mesti ada investment mandate. Tapi dia antara nak ikut ke tidak aja. Kan? Doktor. Yep. Nak tanya, Azana dengan PNB ni kan adalah entiti yang berbeza kan? Yep. Tapi macam mana diorang boleh invest dalam tahun yang sama, dekat tempat yang sama, dengan amount yang banyak? Itu satu pertanyaan jugalah. So maksudnya mungkin founder tu pergi approach dua-dua. Okay? Approach dua-dua untuk melabur dalam syarikat dia lah. Mungkin lah. Saya pun tak pasti. Yang tu kan. Tu masalah. Itu isu dia. Kita tak pasti. Okay? Jadi maksudnya kalau dia nak melabur, patutnya dia kena tengok. Okay, selalunya kita akan tengok lepas ni kita bahagian untuk selecting your companies tu untuk masuk dalam portfolio you. Itu kita akan belajar nanti. Okay, sebelum kita masuk dalam topik ni lah. Okay, kita selalunya akan tengok company tersebut. Okay, fundamental dia strong. Okay, kita tengok technical dia, when is timing to buy, okay, the stocks. Okay, tengok fundamental dan juga technical. Okay, tapi kalau fundamental 5 tahun berturut-turut rugi, you masuk juga. Something wrong lah. Kan? Something wrong. 5 tahun rugi. Company tu 5 tahun rugi. Tapi dana dia masih lagi sustain kan, Doktor? Apa? Dana dia masih lagi banyak. Dah 5 tahun dia rugi, masih lagi antara listed company juga. Dana siapa banyak? PNB dengan Khazanah? PNB Khazanah memang duit banyak. Memang duit banyak. Itu tak ada masalah. Macam dia tu high net worth investor lah tadi. High net worth entity. Dia ada duit banyak. Sebab tu dia tak kisah rugi. Rugi 47 juta tu. Dia tak kisah sebab dia bilion ada duit. You contohnya you ada 100,000. You hilang 3 ringgit. You ada kisah. Okay. Kalau you ada 1 juta duit dalam bank you. Tiba-tiba tercicir 10 ringgit. You kisah. Tak kisah sebab you duit you banyak. Sama juga PNB kan. Khazanah dia duit banyak. Dia duit banyak. Okay. Dia duit banyak. Tapi duit siapa? Okay. ASB contohnya. Khazanah ni kan ASB kan. ASB duit siapa? Siapa yang melabur ASB? Dia boleh katalah. Okay. ASB tu bukan, duit yang dilabur tu bukan daripada ASB. Mungkin daripada, tak tahulah mana. ASN ke, ASW ke.
kita tak tahu mana kan. Okay, kita tak tahu mana. Tapi maksudnya duit tu kita yang labur. Faham tak? Duit you all. You ada SB tak? You ada ASN. You ada ASW. Okay, duit you yang labur. Duit you tu diletakkan di khazanah. Okay. Khazanah ni sebagai investment companies. Okay, kita akan belajar tentang investment companies nanti. Okay, tajuk kat sini yang ni. Okay, investment companies. Inilah khazanah, okay, tabung haji, okay, public bank apa ni, public mutual. Okay, itu semua investment companies. Company-company yang jadi pengendara okay, untuk melabur. Okay, khazanah PNB adalah investment companies. Okay, company yang melabur. Company pelaburan ni. Okay, dia ada dana dan dana tu dilaburkan ke dalam syarikat-syarikat lain untuk mendatangkan pulangan kepada dia punya stakeholders dia. Okay? Faham tak? Okay, faham? So memanglah you kata ada duit lagi kan, ada banyak lagi duit, memang banyak lagi, tapi wrong decision lah. Okay, wrong decision, bad decision has been made, okay, during 2018. Masa time bagi 47 million kepada company yang 5 tahun dah rugi. Okay, 5 tahun dah rugi, you bagi lagi duit. You boleh ke percaya dia nak untung? Kan? Awal-awal dah tahu dah memang akan confirm duit tu dah lesap. Okay? Awal-awal dah tahu dah. Kita dah tahu dah duit tu akan lesap. Sebab 5 tahun dah rugi. So, kenapa duit tu masuk boleh untung pula? Kan, 5 tahun sebelum dia masuk, rugi. Kan? Kenapa duit modal termasuk agak-agak boleh untung? Itu masalahnya adalah pengurusan lah. Pengurusan syarikat. Okay, dia tak boleh buat untung. Dia memang tak boleh buat untung. Okay. Jadi, I think it's a bad decision. Yang ini saya terus cakap blunt lah. Blunt saya cakap bad decision. Saya pun pernah buat bad decision. Kan? Saya pernah buat pelaburan yang tidak baik. Okay. Tapi saya tak larilah. Saya tetap akan menanggunglah kerugian tersebut. Sebab kita invest sendiri. Itu lain kita invest sendiri. Yang ni pula dia menggunakan duit yang diinvest kepada dia untuk tak tahu apa. Okay, itu masalah dia. So basically persoalan tadi kan, you nampak tak? Kalau you tak buat policy statement ataupun policy statement tu, you akan jadi macam ni. Dan kalau buat tapi tak ikut, pun jadi juga macam ni. Faham tak? Kalau buat tapi tak ikut, jadi juga macam ni. Sebab tu kepentingan policy statement tu sangat-sangat penting. So, you mesti kata, okay, contoh policy statement pertama sekali lah. Ni saya nak kena highlight sekarang. First sekali saya nak highlight. Syariah compliant. Itu mungkin policy statement kan. Preference you nak hanya syariah compliant saja. Company itu kan, syariah compliant. Okay, kalau company itu tak syariah compliant, you tak nak beli. Sebab saya tengok ada banyak influencer yang keluar kat TikTok ni, ada banyak lah. Kan, dia main tunjuk dia punya, dia pergi beli IPO. IPO tu tak syariah compliant. Okay. IPO tu tak syariah compliant. Jadi saya tengok, aduh, macam mana lah kan. So maksudnya dia punya portfolio dia sendiri je, sebab dia buat portfolio dia. Okay. Tapi maksudnya dalam portfolio dia tu ada saham-saham yang tak syariah compliant lah. Okay. Yang confirm tak syariah compliant. Contoh saya tengok dalam dia punya portfolio tu yang ditunjuk apa, Speedmart. Speedmart tak syariah compliant Speedmart. Saya nampak itulah. Saya cakap tunjuk Speedmart. Lagi satu, ada satu lagi yang pun tak syariah compliant. Jadi saya rasa tak sesuai lah. Okay. Sebagai influencer Islam,
orang Melayu, okay, you tunjuk, you punya portfolio tak syariah compliant. Nasib baik dia tak beli syarikat yang arak ataupun judi terus. Okay. Okay, jadi dia maksudnya kita tak nak you all yang jakit mungkin nanti insya-Allah lah akan jadi influencer nanti. Okay, contohlah influencer tu bukan semesti kena joget kan. Tak semesti kena joget. You menceritakan contohnya macam mana nak melabur ke apa ke. Kan tiba-tiba you pula buat okay, beli yang tak syariah compliant. So policy statement yang pertama lah mungkin. Okay, syariah compliant stock or assets. Okay. Lepas tu you mungkin ada kata kalau saham tu jatuh 20% you cut loss. Contoh 20% you dah cut loss. Maksudnya kalau lah dulu 47 juta tu dia dah masuk. Okay. Kalau 20% saham dia dah jatuh kepada hampir 9 juta. Jadi dah terus cut loss. Kalau 20% lah. Kalau 10% saham dia jatuh 4.7 juta. Jadi dah cut loss. Dia dah keluar. Okay. Yang ini dia dah keluar hampir kepada berapa persen? 90 berapa persen dah. Barulah apa? Daripada 47 juta, you dapat 3 juta. Kan? So 90% dia dah loss. So nampak tak? Bila you punya policy statement kata, contoh you policy statement, kalau harga saham jatuh 10%, you cut loss, then you hanya loss sebanyak 4.7 juta. Kan? Kalau you buat cut loss, okay, awal-awal dah keluar. Okay, tahun pertama contohnya dah keluar. Okay, sebab loss. Kan? Mula-mula dia dah tengok 5 tahun loss. Okay. Tahun pertama dia dah invest, loss juga. Patutnya time tu dah cabut. Okay, sebab memang tak boleh untung. Okay. Kan, memang tak boleh untung. Jadi yang ni satu benda yang kita kena tengoklah. Sebab kita tak nak duit rakyat ni. Okay, itu adalah duit rakyat. Kalau dia punya duit sendiri tak apa. Okay. Dan you all nanti akan jadi fund manager nanti pun sama juga. You all kena jadi fund manager, you kena guna duit orang tu untuk laburkan. Kena buat keputusan yang betul-betul. Okay, keputusan yang betul-betul sebab ia melibatkan amanah, okay, dan integriti. Tanggungjawab. Okay, itu penting. Okay. So, berbalik kepada isu dia tadi, okay, polisi memang kita kena tengok. Policy statement, investment mandate, okay, kita tengok. Lepas tu, bila dah ada tu, barulah kita pergi kepada step kedua. Step kedua tu ialah kita nak pilih syarikat mana tu. Kita nak pilih syarikat tu kan. Syarikat tu macam mana yang kita nak pilih. Ada setengah-setengahnya dalam polisi jugalah. You kata, you hanya beli syarikat yang dalam main market. Ataupun you beli hanya syarikat dalam indeks saja. Kan? Dalam policy statement. You hanya beli dalam syarikat indeks saja. So, nanti kita akan tengok macam mana caranya kita nak buat syarikat indeks. Okay, kita nak follow. Kita nak follow maksudnya kan dalam strategi kita ada dua kan. Satu aktif, satu pasif kan. Ingat tak? Aktif dan pasif, ingat tak? Okay. Kalau aktif maksudnya kita jual beli saham. Kita cuba kalahkan market. Betul tak? Kita cuba kalahkan market. Kalau pasif, kita beli macam market je. Okay? Kita beli macam market je. Sebenarnya kita follow market je. Okay, itu pasif. Itu pasif. So, yang aktif ni ialah memang you cuba mengalahkan market. Okay, you cuba mengalahkan market. Okay. Jadi sekarang ni, strategi je, okay, strategi yang kita kena pakai tu, okay, dari segi untuk melabur tu, okay, ini case study lah, maksudnya dalam Fashion Valley ni case study, kan? Dan apa yang berlaku tu sangat menarik lah bagi saya lah, sangat menarik. Okay, macam mana duit
rakyat kena sakau kan. Okey. Aduh, sangat menarik. Macam mana? Okey, duit kita lah, duit kita. Okey. Walaupun saya ASB, saya pun tak banyak lah kan. Okey, ada sikit. Tapi duit you tu, okey, kalau lah contohnya, dia menggunakan daripada dana ASB. Okey. So, maksudnya, you punya dividen nanti mungkin kurang lah, sikit-sikit lah kurang lah. Kan? Sikit kurang lah. Okey, sebab rugi. Okey. Sebab rugi. Tapi nasib baiklah mungkin, nasib baiklah, Khazanah dan PNB tu, dia ada banyak pelaburan, dia diversify. Dia diversify. Cuba kalau dia hanya melabur di Passion Valley je. Nampak? Rugi habis semua kan? Betul tak? Tutup Khazanah dengan juga PNB. Sebagai contoh lah, dia ada duit 100, contohnya 1 bilion. 1 bilion bagi kepada Passion Valley. Habis, tutup. Khazanah tutup, PNB tutup. Tapi sebab Khazanah dan juga PNB ni, dia buat diversification. Dia melabur dekat sini berapa persen. Sikit je. 47 juta tu kira sikit lah. 47 juta tu kira sedikit. Sebab apa kalau saya nak buka, sekarang ni saya buka. ASB Okey. Nampak tak saya punya skrin? Nampak. Okey, you tengok ASB ni kan? Ni ASB kan? Okey. So, kalau saya tunjukkan, okey, ini nak nampak polisi. Ni polisi dia lah. Ni polisi security dia. Okey, dia bukan. Bukan, ini lain. Ini lain. Ini untuk you buka account, tutup account ni. Okey, saya nak tunjukkan dia punya bukan ini. Okey. Ni ke? Cuba cari prospectus. Ada nampak tak prospectus? Ataupun report lah. Report ataupun prospectus. Report lah, report. Ada ke tak? Okey. Dengan prospectus kan? Okey, kita tengok ni ada banyak Ada banyak dia punya fund. Okey, kita tengok yang mana satu. You nak tengok yang mana? You nak tengok mana? Yang ini kita akan tengok lagi dalam kelas-kelas yang seterusnya lah. Okey, dalam investment companies ni. Okey, kalau kita tengok ambil yang mix asset balance lah, 3 global ni. Tak apa. Ni ASN Amanah Saham Nasional Imbang balance. Balance 3 global ni
Nampak? Dia ada policy on gearing. Okay. Potential risk, control of risk, general risk. Ni semualah. Okay. Fee and charges, expenses. Okay. Additional information, management. Okay. Dia akan bagi tahu siapa manager. Okay, manager ni. Oh, mungkin you kan jangan nama you kat sini lah. Kalau you jadi manager tu lah. Okay. Kita tengok siapa. Muka surat 30 ni. Muka surat 30. Ni pula nampak tak? Nampak tak? Okay, ni dia. Manager. Okay, the manager of the fund is ASNB. Manager dia ASNB lah dia kata. Okay. Itu manager dia lah. Dia tak bagi tahu nama. Tapi board of directors dia ni. Okay, Tan Sri Zati Akhtar, Ahmad Zulkarnain Cik Din, Datuk Seri Dr. Nozul Tani, Hasan Tani, Datuk Dr. Nik Ramlah binti Nik Mahmud, Datuk Muhammad Anwar bin Yahya, okay, dan juga Encik Muhammad bin Hussein. Itu the board of directors lah untuk SNB ni lah. Okay, kalau kita tengok, dia ada bagi tahu kat mana dia melabur. Dana apa yang dia beli. Okay. Okay, nampak? Dalam ni ada macam-macam. Polisi pun ada dan sebagainya lah. Okay, ni investment policy dia nampak. Okay. Dia dah beritahu dah. Dia nak invest dalam in a diversified policy portfolio comprising primary equities in the global market, fixed income securities and money market instrument. So dia kena labur kat sini je. Okay, kalau untuk fund ni lah. Okay. Investment selection. Okay. Permitted investment. Temporary defensive position. Performance benchmark. Okay. Risk management strategies. Ini dia Pak. Investment restriction and limit. Investment in unlisted securities. Limit dia 10% je. Okay. Kalau dia nak melabur dalam Fashion Valley. Fashion Valley tu unlisted 10% je daripada dia punya net asset value. Faham tak? Okay. Kalau dia nak melabur dalam Fashion Valley lah. Okay. Dia boleh melabur hanya 10% dia net asset value dia. So maksudnya kecil lah kalau, tapi yang saham ni dia tak, dana ni rasanya tak melabur dalam pasaran tempatan. Dia pasaran luar negara je. So dia boleh melabur 10% je. Sebab tu dia tak ada lah risiko dia tinggi. Cuba kalau dia melabur 100% tadi. Duit dia semua melabur kat
Contohnya unlisted companies. And then company tu bankrupt. Bukan bankrupt lah, maksudnya rugi. So dia dapat daripada berapa semua yang dia labur tu cuma 3 juta je dapat. Contohlah dia ada 50 juta, 3 juta je dapat balik. So menangis orang semua Okay. Okay, menangis. Sebab tu dia kena ikut. Okay, sebab tu saya rasa kita tak tahu duit yang mana dia datangnya daripada PNB atau khazanah tu. Tapi maksudnya dia ada dia punya polisi dan polisi sebab tu dia kecil. Okay, kecil. Bagi dia orang kecil. Okay, bagi dia orang kecil. Okay, berdasarkan berapa kan NAV dia. Okay, kalau kita tengok kat sini, ada tak ditunjukkan apa ni? Dilabur kat mana tak, Cak? Tak ada lah ini. Okay, tengok annual report. Sorry. Annual report. Yang ni ASB annual report. Yang tadi prospectus. So mungkin prospectus ni dia tak ada lagi, dia mula-mula nak keluarkan kan. So annual reportnya kita tengok untuk laporan. Okay, laporan. Okay, ini ialah laporan ASB. Okay, ini yang pemegang lah. Yang 500,000 ke atas ada sebanyak 30,000 orang. 31,000 orang. Okay, ni 500,000 ke atas. 14.8. So yang ni 50,000 ke 500,000. You kat belah mana? Okay. Contohlah. Nampak ni. Asset allocation. Perumpukan aset. Kan kita ada bincang tentang asset allocation kan? Kan kita ada bincang kan? Asset allocation. Kat mana you nak labur kan? So ini adalah asset allocation dia. Okay, asset allocation dia. Okay, dia dalam equity. Okay. Dan juga pasaran modal. Okay. Tahun 2023, equity dia meningkat daripada 79 2022 kepada 83.13. Okay. So yang paling tinggi dalam kewangan 30.34. Sebab tu masa dulu kan ada orang berbincang ASB ini di Selangor tak syarah compliant. Contoh di SC tak syarah compliant. Majlis Fatwa Kebangsaan kata syarah compliant. Harus. Sebab apa? Sebab dia melabur di Maybank. Kewangan tu di Maybank. 30.34 tu banyaknya Maybank. Jadi Maybank syariah compliant ke tak? Maybank syariah compliant ke tak? Korang ni saya tanya soalan tak jawab ni. Susah betul ni. Kita kena interaksi tau. Kalau tidak, dia tak jadi apa-apa. Dia tak masuk dalam otak nanti. Kan? Maybank syariah compliant ke tak? The conventional. Maybank conventional bank.
Okay, Maybank conventional bank. Tapi dia ada Maybank Islamic ada. Tapi dia yang besarnya ialah Maybank conventional. Okay, Maybank conventional. Bank Islam barulah dia betul-betul 100%. Bank Muamalat 100%. Tapi kalau bank lain, Maybank, CIMB, Hon Leong, semua tu, mak dia adalah, yang besarnya adalah conventional. Okay, so dekat sini, ASB 30.34%. Okay, dia letak 30.34% dalam bank. Tapi tak tahulah bank apa, tapi 30.34 lah. Okay, 30.34. Maksudnya, daripada 83, kan, daripada 83% ni, okay, 30% dekat bank. Okay. Okay, yang lain-lain tu ada dekat ni, ETF, okay. Ini fixed income, security berpatah tetap ni fixed income, okay. Dan lain-lain pelaburan dan aset bersih. So total 100% lah. Okay, faham tak? Okay, total dia yang disimpan, yang dilaburkan berapa ribu? 174 174 juta. Ha. Bilion tu. 174 bilion lah. Bilion ni kan 174 ni? bilion. Bilion ke juta? Ini Bilion. yang ini okey. Bilion Bilion 174 bilion. Bilion. Sebab ni dah 100,000. Kan? Ni dah juta. Juta. Ni 900 juta. Ni 4 bilion. Ni 174 bilion. Ni unit unit. Ni unit 174 bilion. Yalah, tapi ASB kan RM1. Kan? ASB RM1. Oh, satu unit. Satu unit RM1. So 174 bilion ni. So banyaklah, maksudnya duitnya banyak. Okay, duitnya banyak. So tapi daripada 174 bilion ni 30% ke bank. Okay. Kalau dia keluarkan duit dia daripada bank tu, okay, boleh run up ekonomi Malaysia. Boleh run up. Sebab apa? Dalam indeks tu yang paling besar Maybank. Okay, yang paling besar Maybank. Okay. So maksudnya sebab itulah saya rasa okay, Majlis Fatwa Kebangsaan dia kata ni lah haruslah. Okay. So kita tengok okay. Sebab dia syubhah ke? Doktor? Dia haruslah dia kata. Harus, dia kata harus sebab apa? Untuk maslahah. Untuk supaya ekonomi tak terkejut lah. Tak runtuh. Okey. Okay. Tapi kalau Selangor, wilayah Persatuan saya tak pasti. Selangor dengan SC, Securities Commission, kata tak syariah. Doktor, kan kita kalau Islamic Banking kan kita ada SSC kan, Syariah Advisory Council. Jadi kat situ membincangkan tentang perkara-perkara seperti yang dibincangkan sekarang lah. Maksudnya kewangan kat Maybank apa semua kan. Ya. Betul. Jadi SSC Syariah Advisory Council, sebab tu yang tapi SSC Securities Commission kata tak syariah. Okay. Tapi yang untuk mufti pun ada juga keluarkan fatwa. Okay. Tapi ada setengah mufti kata harus. Okay, Jabatan Agama Islam lah. Johor saya tak pasti. Kata harus. Rasanya mungkin harus kot Johor. Okay. Cuba tengok. Cuba cek sekejap. Okay. Fatwa ASB Johor. Cuba cek. Fatwa ASB okay, Mufti Johor. Ada? Mesti ada punya. Johor kata apa? harus. Harus kan?
Johor Harus. kata, Johor tak silap saya kata harus, Negeri Sembilan kata harus, Patuah Kebangsaan kata harus. Yang tak syariah compliant, Selangor. Cuba cek Selangor. Selangor dan juga SC. Cuba cek. Selangor. Ada tak? Mana pula ni? Ada. Tak keluar lah tu. Kalau tak ada, cuba tengok Securities Commission punya. Securities. Cek ramai-ramai ni ada 5 orang. Tolong cek. You learning by doing tau. Learning by doing is better than just learning by listening. Okay, learning by doing is yang terbaik sekali lah. Berbanding daripada learning by listening. Okay, kena learn by doing. Inilah ni. Kan ada dia kata yang ini ASB SC ni. Tu Selangor dan Pulau Pinang. Okay, Selangor dan Pulau Pinang tak setuju. Selangor dan Pulau Pinang tak setuju dengan inilah. Okay, lepas tu dia dah haruskan balik. Okay, semua dah setuju lah ni. Kalau SC, Kalau SC saya tengok macam tak ada listed amanah saham. okay lah, tak apalah, you baca lah kemudian. Okay, tapi ini isu-isu yang telah dibincang lama lah. Okay, saya ada ASB, saya ambil yang harus ya. Okay, so kalau kita balik kepada ni, kita tengoklah 30% tadi. Ini yang masalahnya ni tadi. Kalau dia bawah 20%, okey lagi. SC boleh terima. Okay. Kalau dia bawah 20%, dia masih lagi bawah threshold 20%.
Okay. Screening syariah tu bukan 100% tak ada riba. So dia tak silap saya, dia ada percentage dia. Okay. SC punya ni. Okay. Screening. Kalau kita tengok SC screening. Okay. SC syariah compliance screen. So dia ada screening metodologi dia, nampak? 5% benchmark. Untuk conventional bank 5%. Betul. 5%. Okay. Kalau yang 20% tu yang ni. Okay. Share trading, stockbroking, cinema. Okay. Rental receive. So maksudnya kat sini, kalau kat sini patutnya, kalau nak ikut SC punya guideline, kena 5% yang below lah. Kalau ikutkan kewangan lah. Okay, 5% tu kena bawah. Income tu kena income tu kena bawah daripada 5%. Okay, tapi tak apalah. Ini kita nak yang ni. Okay, yang ni ialah, nampak? Syarikat yang dia beli. Nampak Maybank? Sam Derby. Sam Derby, okay, syariah. Tenaga Nasional, syariah. PNB Capital LLC ni saya tak pasti. PNB Real Estate ni mungkin syariah. CMB tak syariah. Ni tak syariah. Aziata ni, Aziata Tadi tak kat syariah, tak SC silap. macam syariah. Mana? Kalau dekat SC tadi ada Aziata. Ada, okay. Selcom Digi, saya tak pasti. Maxis tak kan? Okay. Petronas Chemical syariah. PNB Capital saya tak pasti. Telekom syariah. Sime Derby syariah. PNB Real Estate saya tak pasti. MIC Berhad. MISC syariah. Ini projek lintasan Kota Holdings dan Berhad. Ini dia yang unlisted. Okay. Pro lintas ni. Okay. Pro lintas ni. Ini unlisted. Tapi tadi berapa persen dia boleh pegang? Below 10% NAV. Dia pakai, dia masuk 0.87. So, okay lah. Okay. Petronas Gas, IHH, Public Bank. Okay. Tak ada Fashion Valley kan? Betul tak? Tak ada Fashion Valley, maksudnya tak ada lah. Okay, pergi cari dana-dana yang lain. Tengok kat mana yang ada Fashion Valley tu kan. Tengok kat mana yang ada Fashion Valley. You boleh cari boleh cari. Okay. Kat dana mana sebenarnya yang menggunakan apa ni, yang dilaburkan tu. Okay. So maksudnya ASB tak ada. Tapi betul lah dia orang cakap. ASB tidak melabur di Fashion Valley. Tapi carilah kat mana yang sebenarnya yang dana mana kan? Dana mana? Okay, dana mana yang melabur kat situ? So kita kena tengok report dia nanti lah. Okay. So faham tak? Bila kita melabur tu, kita tak boleh nak melabur satu je. Okay. Don't put your eggs in one basket. Betul tak? So maksudnya sebab tu dia diversify. Sebab tu dia beli banyak saham. Okay, dia beli banyak saham. Okay, kalau ASB tadi, fund manager dia beli banyak. Dekat berapa puluh syarikat dia beli. Okay, berapa puluh syarikat dia beli kan? Okay, kalau kita tengok tadi ada dalam 20 syarikat. Okay, public bank. Okay, public bank tak syariah lah. Okay, 20 syarikat dia beli. So ini adalah dia punya composition. You pula nanti, you kena buat macam ni. Faham? You kena jadi fund manager macam ni. Okay, hari ni baru satu case. Satu lagi case. Cuba Google. PHB. Ni case baru. Masuk parlimen. PHB. Apa keluar? Pelaburan harta.
Pelaburan hartanah berhad kan? Okey, apa isu dia? Isu dia yang dikeluarkan oleh PAC. Terima bonus ke? Dapat bonus. Terima bonus 3 bulan gaji. Okey, 210,000. 10,000. 210,000. Dia tu CEO CEO pelaburan hartanah Berhad. Kan? CEO. Kalau 3 bulan gaji 210, sebulan gaji berapa tu? 7, 14, 70,000. 70,000 sebulan gaji. Okey. Tu CEO tau. Okey, tapi fund manager pun lebih kurang macam tu dia punya gaji. Okay, fund manager yang jaga duit ni. Okay. Sebab kalau itu CEO CEO ni dia maksudnya dia mengetuai semualah. Okay, fund manager ni yang buat pelaburan. Kerja dia membuat pelaburan ni. Macam you all lah nanti kalau you jadi. Okay, so gaji dia besar-besar. Okay, gajinya besar-besar. Okay. So, diorang yang akan buat pelaburan ni, asset allocation kat mana? Perumpukan aset ni ke mana? Okay, perumpukan aset ni ke mana? Okay. So, daripada berapa bilion tadi, 174 bilion tu, mana dia letak? Kan? Dia letak dekat Maybank, dia letak dekat Sime Darby, dia letak dekat macam-macam lah, Tenaga Nasional. Kan? Dan totalnya jadi 100%. Okay. Kalau you nak buat macam nak ikut dia, ini boleh juga. You nak ikut ASB. You boleh menabur dalam company ni. Cuma masalahnya macam PNB Capital LLC ni kita tak boleh nak cari. Dia unlisted. Kan contohnya. Ataupun dia di luar negara. Okay. Yang Prolintas ni pun kita tak boleh nak beli. Okay, sebab dia bukannya berhad. Dia sendirian berhad. Kan? So, ada sesuatu yang kita tak boleh beli lah. Okay. Contoh, macam mana kita kata kita boleh beli? Okay, senang je. Dia punya modal 174 bilion. Betul tak? Banyak lah kan? Kita punya modal contohnya 100 ribu. Okay. So, apa yang kita buat? Okay. Saya ambil ni dulu. Yang ni kalau kita nak copy. Sekejap saya besarkan dulu lah. Ni kalau saya nak copy macam ASB. Kalau saya yakinlah dengan ASB ni contohnya. Saya yakinlah dengan fund manager dia punya strategi ni saya nak follow. Lama. Tak boleh dah pula. Okey dah sampai 19 je dah. Okey, disebabkan saya yakin saya nak follow dia. Saya follow lah dengan dia punya pelaburannya, dia punya strategi dia. Okey. Yang ni bukannya nak kata kita dasarkan kepada dia punya itulah. Dia punya saham-saham yang dia beli. Okey. Alamak, tak boleh pula nak copy ke bawah. Sekejap. Paste. Station. Okey boleh. Tapi tak keluar dia jadi yang ni. So apa yang saya boleh buat? Okey, contohnya, saya ada 100,000. Kalau 10,000 lah. Saya 10,000. Kalau ASB tadi 174 bilion kan. So apa yang saya buat? Saya akan beli sama je macam ASB. Okay, so sini saya ambil 0.2077 kali 10,000.
ke jumlah yang saya beli. Okey. 2077. Okey, yang ni sama juga 10,000 kali dengan 0.0909. RM900. So, dengan duit kecil pun boleh juga kita beli. Sama macam ASB. Tapi kalau you tengok ASB boleh bagi 5%, you punya pun boleh lebih kurang 5% lah. Faham tak? Cuma seperti yang saya cakap tadi, yang ni tak tahu macam mana nak beli. Yang ni tak tahu. Okey. Yang lain semua listed kan? Listed boleh beli. Yang tak listed tu masalah. Kan takkan you nak pergi kat syarikat Prolintas tu you nak beli. Contoh yang ni 10,000 kali dengan 0.0087. RM87. Kan? RM87. You pergi kat Prolintas tu, dekat saya nak beli saham awak RM87, boleh tak? Memang tak lah dia bagi kan. So yang tu lah isu dia. Kalau listed boleh lagi. RM87 tu mungkin berapa satu lot ke kan. Okay, kalau kurang daripada satu lot tak boleh lah. Sebab minimum kita satu lot. 100 unit. Okay. 100 unit. So nampak tak? Kita boleh je ikut sebiji dengan modal 10,000 je. Kita boleh ikut juga. Okay. Kalau untuk saham Derby contoh saya ambil lah macam ni. Ni 10,000. Okay, saya berikan dulu. 10,000. Okay, saham Derby kita kali dengan berapa persen? 3.89 kan? Kali 0.0389. 389 je. Kalau tenaga nasional, okay, kali dengan 376. okay, kali dengan 0.0376. Okay, 376. Tak dapat beli. Tak boleh beli lah. Okay, sebab apa? Kalau you tengok macam tenaga nasional kan, harga saham dia sekarang ni RM14. Okay, RM14 Contohlah RM14. Okay, sama juga RM14. Kali dengan 100 unit. Ini yang paling minimum. Satu lot 100 unit. So 1,400 dah. Okay. 1,400 dah. Satu lot. Jadi tak boleh beli dah ni. Paling minimum. Okay. Tapi you boleh beli odd lot. Odd lot masih boleh beli kalau ada orang nak jual. Okay, contoh odd lot ni saya buka. Saya bagi contoh. Odd lot ni bukannya 100 satu lot. Dia odd lot. You beli. Okay, kalau contohnya 376 ni. Okay, 376 ni sebenarnya berapa lot? Berapa unit? Okay, so sama juga 376 bagi 14. Sebenarnya kita kena beli 26 unit je. Okay, 26 unit. So macam mana nak beli 26 unit? Boleh. Boleh. Okay, saya tunjuk. Tapi orang tak belilah selalunya. Okay. Okay, saya cari tenaga. Okay, tenaga. Okay, 26 unit saya nak beli pada harga sekarang ni RM14. RM14. Okay. So 26 unit. Ini dipanggil odd lot. Sebab apa? Kalau lot biasa 100 unit. Okay, tapi ini 26 je. Boleh. Okay, tapi kat sini tak nampak odd lot tu saya buka lagi satu lah.
Kamu tak pasti ni ada tak? Ini Hon Leong Hon Leong. Ni hot lot info. Nampak tak? Hot lot ni dia jual 3/8. Satu lot. Bukan satu lot, satu unit. Satu unit ni 49 unit. Dia sepatutnya untuk beli 100 unit satu lot. Tapi ni dia beli hot lot. Saya rasa dalam RHB pun ada jugalah. Sepatutnya ada je. Ada RHB. RHB tak ada. Hon Leong ada. Nampak? Ini outlots. Outlot ni bukan 100 unit. So dia bawa 100. Nampak? Ni satu unit, 49 unit. So kalau satu unit, satu unit RM14.4 Kita kalau nak beli tadi berapa? 25 unit kan? Lebih kurang kan? 349. So bolehlah beli. Bukan outlot. Sorry, outlot. Tapi kos dia still sama macam beli satu lot. Sebab you beli satu, dia mesti lebih daripada dia kalau kita beli satu lot dia kena charge juga minimum RM12 contoh macam tu. Kalau beli outlot pun RM12 juga. So rugilah sikit kat situ. So kalau itu tenaga, kalau yang ni kita tak dapat. Masalah dua ni kita tak tahu nak beli kat mana. Kan? Yang ni kita boleh ikut CIMB. So CIMB ni kita kena beli berapa? Kali 1.82%. Dia kena jadi 0.0182. Kan? 182 je. CIMB. Kita tengok balik CIMB. CIMB harga dia berapa? Harga RM8. Memang tak dapat lah nak beli satu lot. Kan? Sebab kalau kita kira tadi barulah 182. Yang ni berapa lot je ni? Berapa unit je ni? So 182 bahagi dengan RM8. So ni berapa unit you kena beli? 22 unit. 22 unit you kena beli. So sebab tu kalau untuk portfolio ni kita tak adalah pakai modal kecil. So kalau kita punya modal RM100,000 barulah nampak okey sikit. Kan? Ni kena beli RM1,820. Kan? So RM1,820 ni bolehlah beli. Berapa lot yang kena beli? Axiata. Axiata pun berapa? Kali dengan berapa? 1.75. 0.0175. 1,750. 1,750. Dan sampailah habis. Ni faham tak ni? You boleh jadi copycat. Maksudnya you boleh copy je dia punya you boleh faham tak ni? So maksudnya you dah jadi macam follower lah. Maksudnya
dah macam ASB punya fund manager. Okay. Follow market. Tapi kita belum follow market betul. Ini baru follow fund manager ni. Lain. Follow market, kita selalu kalau cakap follow market tu, kita follow index. Okay, pasaran. Yang ini kita follow fund manager. Kita follow ASB. Ini kalau kita follow ASB. Okay. Okay, so faham tak benda ni? Okay, kalau faham, saya nak buat exercise sikit. So, saya nak you cuba buat, okay, you cuba buat sebiji macam ni, sebiji macam ni, okay, tetapi menggunakan indeks. Okay. Boleh? Menggunakan indeks dan modal you adalah, okay, modal you adalah 250,000. So, macam mana komposisi you untuk menggunakan indeks? Boleh? Rasanya berapa minit perlu ke masa ni? Berapa minit? Dekat indeks maksudnya yang dekat KLCI je ke doktor, macam mana? KLCI. Indeks KLCI lah. KLCI indeks 30 syarikat. Berapa minit perlukan? Kawan-kawan, saya stop recording dulu. Okay, berapa minit you perlukan untuk buat ni?